Semalam, Peguam Anwar Ibrahim yang juga bekas pegawai polis suruh kerajaan tangkap saya bawa balik ke Malaysia. Hari ini pula, Lim Guan Eng, pengerusi DAP, ahli parlimen, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, bekas Menteri Kewangan, suruh kerajaan tangkap saya, extradite saya, bawa balik ke Malaysia. Mereka ni semua jahil. Tak tahu langsung pasal undang-undang. Macam mana mereka boleh pegang macam-macam jawatan penting, jawatan tinggi di dalam kerajaan, menjadi lawyer lah, menjadi ahli parlimen lah, tapi mereka tak faham langsung tentang undang-undang. Jahil. Sebab inilah kualiti kerajaan, kualiti parlimen, kualiti DUN tiap-tiap negeri rendah sangat. Low quality. Sebab ADUN, ahli parlimen dan menteri kabinet jahil. Tak faham undang-undang. Jadi mereka buat benda yang karut, mereka bercakap benda yang karut, semua tak senonoh. And this is the problem with Malaysia. The quality of the leadership. Padahal ramai orang lebih pandai dari mereka, tapi tak pegang jawatan. Yang pegang jawatan ni kelas ketiga. So we got a third class country with a first class infrastructure. Oleh kerana leadership dia third class. Tak kisahlah siapa sekalipun. Semua bercakap tak senonoh. Bercakap karut. And all they talk, not using their head. Tak guna otak langsung. Jadi, sepatutnya kita kena kaji siapa kita nak lantik atau kita nak undi sebagai wakil rakyat kita. Baik ahli parlimen ke, ADUN, tak kisahlah. Dan perlu mereka menjalani kursus dulu, kursus undang-undang. Dan mereka kena ambil peperiksaan, take an examination on basic law. Dan kalau mereka lulus, barulah kita benar mereka menjadi wakil rakyat, baik ahli parlimen ke, ADUN ke. Sebab kalau kita letak orang bodoh menjadi pemimpin negara, maka negara kita pun akan jadi bodoh. Dan inilah masalah kita. Macam-macam masalah yang kita menghadapi sekarang ni, beberapa tahun kebelakangan ni, ialah kerana kita melantik, kita mengundi orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Jadi, apa ni dia orang cakap? Terlebih dahulu, dia panggil saya ni fugitive. Surat khabar pun, kalau letak headline, fugitive blogger Raja Petrah Kamarudin. Apa dia fugitive? Pelarian. Fugitive ni orang yang macam joloh, di mana waran tangkap sudah dikeluarkan. Ada ke waran tangkap untuk saya? Is there an arrest warrant for me? Kalau tak ada arrest warrant, bagaimana saya ni dipanggil fugitive ataupun pelarian? There's no arrest warrant. Can they tell me which arrest warrant they are referring to? Sedap je panggil Raja Petrah fugitive blogger. Dari segi apa yang saya ni fugitive? Kalau tak ada arrest warrant, tak ada warrant tangkap terhadap saya bukan fugitive. Itu nombor satu, asas, fundamental. Nombor dua, kalau betul saya ni fugitive, sudah ke mereka mengumumkan kepada Interpol? Letak saya on the wanted list, the red notice, bahawasanya Raja Petrah bin Raja Kamarudin ni wanted di Malaysia, fugitive. Pergi cek Interpol. Saya dah cek. Saya pergi Paris hari itu, jumpa pegawai Interpol. Saya cek. Ada tidak notis kepada Interpol bahawasanya saya perlu ditangkap sekiranya mereka tahu di mana saya ada. Tak ada. Interpol does not have my name on the wanted list. Malaysian government tidak serah warrant kepada Interpol. Jadi macam mana orang macam Guan Eng dan ramailah yang sewaktu dengannya, geng-geng
anti PAS, geng-geng anti UMNO, orang yang benci sebab saya ni menyokong PAS dan saya menyokong Barisan Nasional dan UMNO, mereka berkata yang saya ni fugitive blogger. Surat khabar pun Star, Malay Mail, Malaysia Kini, semua panggil saya fugitive blogger. I'm not a fugitive. There's no arrest warrant on me. Sebab apa panggil saya fugitive? Dan Interpol, sah saya pergi jumpa Interpol di Paris. Tak ada. There is no request from Malaysian government untuk tangkap saya. In fact, Jolo pun tak ada. Mereka kata nak tangkap Jolo, nak bawa balik Malaysia. Tak ada nama Jolo pun kat Interpol tu. Dia orang, kerajaan Malaysia tak mohon pun untuk tangkap Jolo. So, technically, Jolo is not the fugitive also. Sebab kerajaan Malaysia tidak minta dia ditangkap. Saya sama, saya lagi lama dari Jolo. So, all this talk fugitive ni is propaganda. Propaganda pembangkang dan satu fitnah. Okey. Kalau betul lah saya ni fugitive, saya ni perlu ditangkap dan mungkin kerajaan Malaysia terlupa nak bagi tahu Interpol. So okey, never mind. So maknanya ada warrant lah oleh kerana saya ni fugitive. Saya telah dipanggil oleh PDRM Bukit Aman banyak kali untuk statement saya diambil. Mereka nak ambil statement saya tentang beberapa kes lah. Report polis telah dibuat terhadap saya. AG ada buat report polis. Bukan AG sekarang lah. AG dulu ada buat report polis. Ramai orang buat report polis terhadap saya. Jadi PDRM atau Bukit Aman nak statement saya. Sebab apabila report polis dibuat, laporan polis dibuat, mereka perlu ambil statement saya. Saya dipanggil ke High Commission London ataupun embassy. Saya juga telah pergi ke embassy Malaysia di Bangkok, di Jakarta, di Singapura. Bukan sekali, banyak kali. Jadi dah banyak kali saya masuk bangunan kedutaan Malaysia di banyak negara. Tak ada pun dia orang tangkap saya. Kalau kerajaan Malaysia nak tangkap saya, apabila saya masuk kedutaan Malaysia di mana-mana dan saya telah masuk banyak kedutaan Malaysia untuk statement saya dirakam, direkod, dia orang tak tangkap saya sebab tidak ada warrant arrest. Dan mereka tahu rumah saya. Special branch dah mari rumah saya dekat Manchester. Kedutaan Malaysia pun dah mari. Pegawai tu dah mari ke rumah saya di Manchester. Dia orang tahu mana saya duduk. Dia orang dah mari ke rumah saya untuk bertanya beberapa isu dan saya telah beri kerjasama dengan mereka, baik dengan kedutaan Malaysia ke, baik dengan pegawai dari Bukit Aman. Mereka nak ambil statement saya, nak bertanya, nak bincang beberapa perkara. Saya beri kerjasama. Saya jawab semua. They know where I live. They've been to my house. Many of them. Pegawai polis. Berapa orang dah pegawai polis mari rumah saya. Semasa nak buat siasatan, ambil saya punya statement. Ada juga dia orang panggil saya pergi London. Masuk ke High Commission atau Embassy di London. Saya pergi. Bukan sekali, banyak kali. Tak ada pun dia orang tangkap saya. Jadi, ini semua wayang lah. Karut lah. Nak suruh tangkap lah, nak suruh bawa balik Malaysia lah. Jolo tu dia orang tahu. Rumah Jolo. Alamat Jolo dia orang tahu. Bukit Aman dah pergi rumah Jolo. Dah berjumpa dengan dia, bincang dengan dia. Nak buat deal. Kalau dia balik Malaysia, apa deal dia? Tapi deal yang Jolo nak ni, kerajaan Malaysia tak boleh setuju. Satu daripadanya ialah semua duit yang dia telah ambil tu bagi moratorium. Bermaknanya kerajaan Malaysia tak minta balik duit tu. Dan dia akan balik. Dia akan balik dan dia akan jadi saksi, crown witness. Saksi bagi pihak kerajaan Malaysia
untuk nak implicate Najib di dalam kes 1 MDB. Bermaknanya Jolo will become the crown witness and Jolo will testify on behalf of the prosecution to implicate Najib. Tapi syarat dia, nombor 1 ialah dia tak boleh ditangkap. Nombor 2, semua duit yang dia telah ambil, dia simpan. Dia tak perlu kembalikan duit itu. Dan ini semasa Pakatan Harapan kerajaan dulu, masa Mahathir Perdana Menteri. Dan DAP was part of the government, termasuk Lim Guan Eng semasa itu. Tapi mereka tak setuju, maknanya bagi moratorium kepada Jolo untuk dia boleh simpan duit. They want the money back. And Jolo tak setuju return the money. So, deal tu tak jadilah. Kalau tidak, Jolo akan jadi crown witness untuk nak implicate Najib di dalam kes 1 MDB. So, they know where Jolo is living. Dia orang boleh pergi ke Interpol. Tapi tak ada pun dia orang mohon Interpol untuk tangkap Jolo. So, ini semua wayang. Semua mengarut. And yang lain-lain tu, geng-geng 1 MDB yang telah lari, dia orang tahu di mana. Some of them are in Jakarta. Dia orang duduk di Jakarta. Susah ke dia orang hubung kerajaan Indonesia untuk tangkap mereka, bawa balik? Boleh. They can inform the Indonesian government yang diorang ni semua ada warrant arrest and they are wanted. Kerajaan Indonesia tangkap aja, serah balik ke Malaysia. Tak ada pun diorang buat. So they all still free. So ini semua ngarut lah. Yang Guan Eng cakap, yang lain-lain, orang-orang yang sewaktu dengannya bercakap ni, it's all nonsense. Sahaja diorang nak buat statement. Anyhow, isu undang-undang tadi. Baik Sangkeranaya ke, Lim Guan Eng ke, dan ramai lagi orang yang sewaktu dengannya nak suruh tangkap saya. Tangkap saya, tidak ada warrant, nombor 1. Nombor 2, yang penting, there is no extradition treaty di antara Malaysia dengan England, dengan antara Malaysia dengan UK. There's no extradition treaty. How they want to extradite me? Macam mana dia nak extradite saya balik ke Malaysia bila tidak ada extradition treaty? Cuma dia ada MLA, dan MLA itu khusus eksklusif kepada kes-kes money laundering, terrorism, drugs, and sex with underage children atau minor. Bermaknanya perhubungan seks dengan kanak-kanak ataupun orang di bawah umur, terrorism, drugs and money laundering. 4 kes tu je. So, kalau saya terlibat dengan mana-mana satu yang 4 kes tu, mereka, kerajaan Malaysia bolehlah mohon untuk saya ditangkap bawa balik, tapi kes saya is political. Dan kalau pun mereka nak kata, oh, Raja Petra ni has committed the crime of sedition ataupun criminal defamation, those laws do not exist in England. Tak boleh guna undang-undang tu. Misalnya, katalah Anwar Ibrahim lari mari England, dan kerajaan Malaysia nak tangkap Anwar Ibrahim tentang kes sodomi. Di England, sodomi is not the crime. Orang lelaki boleh kahwin orang lelaki. They can even get married in church. So, sodomi bukan satu jenayah di England. Jadi, kalau Anwar Ibrahim duduk sini, dia nak sodomai siang malam pun tak apa. No problem. Dan kerajaan Malaysia tidak boleh mohon untuk Anwar ditangkap dan dihantar balik ke Malaysia kerana jenayah sodomi. That is not the crime. So, apa yang mereka nak tangkap saya terlebih dahulu kenalah satu jenayah di England. Dan kalau mereka nak tangkap saya kerana politik, England tak akan benar. Dan juga religious prosecution. Misalnya seorang tu, lelaki tu berkahwin dengan lelaki, dan dia kata kalau saya balik Malaysia, saya akan ditangkap dan dipenjara. Jadi dia boleh minta political asylum ataupun asylum dari segi religious discrimination. Bermaknanya
Lelaki kahwin lelaki, kalau balik Malaysia sah ditangkap, England akan benar dia duduk di England on asylum. Because in England, it's not a crime, lelaki kahwin lelaki. So, dia orang ni cakap pasal undang-undang, tapi tak faham tentang undang-undang. Dan rakyat yang lebih bodoh dari segi undang-undang, lebih jahil, percaya. So, there's no case. They cannot extradite me. I am not a fugitive because there is no warrant issued. There is no request to Interpol to tangkap me, to bring me back to Malaysia. So, dia orang cerita apa ni? Guan Eng, Naya, dan ramai lagi geng-geng yang sewaktu dengannya yang kutuk saya ni, termasuklah surat khabar Star, Malaysia Kini, Malay Mail, yang tajuk berita fugitive blogger. Itu semua fitnah, semua bohong. Jadi, kalau inilah dia orang punya propaganda, mungkinlah rakyat Malaysia ni boleh percaya, sebab rakyat Malaysia ni semua percaya. Bomoh pun percaya. Apa saja yang mendekarut pun dia orang percaya. Tapi, yalah, I ask Guan Eng, why don't he go and lodge a police report now? Police report dia tentang kerajaan Malaysia gagal dalam tugas untuk menangkap saya dan bawa balik saya ke Malaysia. Dan di dalam laporan polis tu sebut juga nombor ataupun detail warrant tangkap terhadap saya yang yang menyebabkan kerajaan Malaysia ataupun PDRM ni gagal menangkap saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.